أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسير عليك يسير وتمم بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Imam Farid bin Syari, kerana sudi bersama-sama lagi dengan Gemenul Iman dalam kuliah asar hari ini dengan kitab Al-Wafi Syarah Hadis 40 Imam Nawawi. Yang dihormati lagi dikasihi sahabat takbiran Gemenul Iman yang dipimpin oleh pengerusi Puan Haji Rosniati binti Mansur, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang sentiasa istiqamah duduk dalam majlis ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada petang ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Rabbana taqabbal minna bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Tanpa membuang masa lagi dengan penuh ta'zim, menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Terima kasih pengerusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالحلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya Allah Subhanahu wa taala telah memberi taufik kepada kita dan juga memberi hidayah kepada kita untuk kita terus berada dalam majlis ilmu, yang mana ianya adalah majlis yang sentiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keberkatan majlis ilmu yang kita duduk, yang kita sertai, Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita dan seterusnya Allah taala memberi taufik untuk kita beramal serta kita menyampaikan ilmu yang dipelajari kepada orang lain, insya-Allah. Jadi pada petang ini kita sama-sama lihat
Dan juga kita sambung muzakarah daripada hadis yang ke-19, iaitu cerita tentang sabar. Innan an-nasru ma'as sabri, iaitu kemenangan itu ialah berserta dengan kesabaran. Jadi kita dah bahaskan tajuk tu, dan mengenai tentang sabar ini dia ada macam-macam jenis sabar. Sebelum ni kita dah sebutkan yang pertamanya ialah sabar dalam melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Jadi dalam nak melaksanakan taat juga perlu kena ada sifat sabar, dan juga dalam meninggalkan maksiat juga perlu ada sifat sabar. Tanpa kita ada sabar dalam ketaatan, maka kita akan melaksanakan sesuatu perkara itu mengikut keinginan nafsu kita. Begitu juga kalau tanpa kita ada sabar dalam nak meninggalkan larangan, maka begitu juga dia ada nafsu di situ. Oleh kerana itu sabar itu sangat penting supaya apa? Untuk menahan daripada godaan nafsu dan syaitan. Yang kedua, B, iaitu pada muka surat 218, sabar terhadap kesusahan. Sabar yang kedua ialah sabar terhadap kesusahan. Sesungguhnya kehidupan manusia sering terdedah kepada berbagai malapetaka yang menimpa diri. Contoh, manusia ni tak lari daripada adanya musibah yang akan datang. Macam-macam ada malapetaka yang datang. Sama ada menimpa diri kita sendiri. Contoh, datang sakit dan sebagainya. Datang kesedihan, datang perkara-perkara yang menyebabkan keburukan dan sebagainya. Ataupun malapetaka atau musibah tersebut datang pada harta benda. Berlakunya kebakaran, berlakunya kecurian dan sebagainya. Dan begitu juga yang datang pada kaum kerabat ataupun keluarga. Berlakunya kematian ahli keluarga, berlakunya sakit di kalangan ahli keluarga, dan juga keamanan dan ketenangan hidupnya, iaitu datang juga musibah dalam keamanan. Maknanya hilangnya keamanan. Bila datangnya musibah menyebabkan akan berlakunya kucak-kacik, tak aman, berlakunya haru biru, tidak ada ketenangan. Maka setiap daripada manusia akan berlaku perkara-perkara tersebut kepada mereka. Tidak syak lagi apa yang berlaku ini merupakan tragedi yang menekan. Bila mana datangnya musibah, bila mana datangnya malapetaka, maka sedikit sebanyak akan memberi tekanan dan tekanan perasaan pada jiwa. Menyebabkan ada jiwa tertekan dan sebagainya. Dia akan mendatangkan tekanan. Memang tidak syak perkara tersebut. Bila mana datangnya musibah, dia akan datang tekanan dalam diri. Contoh orang yang kehilangan harta benda, dia datang tekanan. Tidak, bila mana dia rasa sakit, dia tak boleh nak buat apa pun, tertekan juga. Ahli keluarga dia sakit, tak ada duit, tak ada duit nak bayar untuk berubat dan sebagainya, pun akan datangnya tekanan. Dan boleh mencetuskan perasaan putus asa di dalam jiwa seseorang. Mana tekanan ini sekiranya melampau, maka boleh datang sifat putus asa. Datang perasaan putus asa. Maknanya dia bukan berserah, tetapi putus asa ni maknanya dia dah putus harap dengan rahmat Allah Ta'ala. Dia berdoa tapi tak dapat apa yang dia doa. Dia putus asa. Ataupun dia usaha tak boleh juga, maka dia putus asa. Sepatutnya bila usaha dia bertawakal, tetapi ini dia usaha tanpa dia tawakal pada Allah Ta'ala,
jiwa dia akan tertekan, kan dia akan putus asa. Bila putus asa, berlakulah perkara-perkara yang di luar jangkaan. Bunuh diri, kata, memudaratkan diri. Ini cuma dia akan ambil jalan singkat untuk menghilangkan musibah tersebut. Bahkan sebenarnya dia bukan hilangkan musibah, dia menambahkan musibah. Jadi memang bila mana satu orang ditimpa musibah, maka akan datang tekanan perasaan dan juga akan boleh sampai tahap kepada putus asa. Iaitu seperti mana dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, wa idza massahu syarru kana ya'usa. Itu surah Al-Isra. Apabila datangnya, ditimpanya kesusahan, apabila menyentuh akan dia oleh keburukan, ataupun apabila menimpa akan dia oleh kesusahan, kana ya'usa, maka dia berputus asa. Maknanya orang yang dalam hati dia tidak ada keimanan yang mantap, dalam hati dia tidak ada kesifat sabar, maka bila datangnya musibah, maka dia akan menunjukkan putus asa. Maksudnya apa? Maksudnya dia akan diselubungi oleh ketakutan dan perasaan resah gelisah. Bila masuk putus asa tu, di sini dalam tafsirannya ialah dia diselubungi oleh ketakutan. Kerana bila datang musibah, dia akan jadi takut, dia akan jadi anxiety, dia akan jadi macam-macam perkara, penyakit akan datang. Bila mana dia tidak menyerahkan urusannya kepada Allah Ta'ala, dan bila mana dia tidak ada kesabaran, dia akan diselubungi oleh ketakutan dan perasaan resah gelisah. Hati dia tak tenang, hati dia akan sentiasa resah. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazu'a. Itu sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Manusia ni dia sentiasa ada risau runsing dan juga dia ada sifat kedekut. Wa idza massahu syarru jazu'a. Apabila ditimpa kesusahan, maka dia akan jadi sangat resah gelisah. Itu sifat manusia. Apabila tidak ada sabar. Bila tidak ada sabar. Memang manusia itu diciptakan sedemikian. Surah Al-Ma'arij ayat 19 dan 20. Sesiapa yang berkeadaan begini, maka dia adalah insan yang tewas. Ini kalaulah dia ditimpa musibah, dia tidak menyerahkan kepada Allah Ta'ala. Kalau dia ditimpa musibah, dia terus berputus asa, dia tidak ada kesabaran, maka dia ada orang yang tewas. Dia adalah orang yang kalah. Maknanya apa? Dia kalah dengan diri dia sendiri. Kalah dengan diri dia sendiri. Sebab apa? Dia tak boleh nak tahan. Tak boleh nak tahan. Maknanya dia adalah insan yang tewas. Tidak mungkin untuk mengharungi jalan kemenangan dalam kehidupan ini. Maknanya orang yang putus asa ni dia rasa dah tak ada jalan lah. Sedangkan setiap permasalahan yang berlaku pasti ada jalan penyelesaian dia. Tapi oleh kerana tidak ada kesabaran, maka dia ambil jalan singkat. Dia kata dah tak ada jalan dah. Ni je jalan dia. Bunuh diri. Alhamdulillah. Maknanya itulah sebabnya mengapa Allah Ta'ala menggalakkan seseorang mukmin itu menanam azam yang cekal untuk berhadapan dengan bencana-bencana yang pasti akan berlaku. Maksudnya kita kena letakkan dalam hati kita sentiasa akan bersifat cekal, sentiasa letakkan dalam diri kita satu keyakinan yang mana apa jadi pun dia tetap akan usaha. Maknanya usaha tu Allah Ta'ala letak pada hamba. Al-kasbu minal ibad. Maknanya Allah Ta'ala meletakkan pilihan untuk berusaha itu di tangan hamba. Jadi Allah Ta'ala bagi kita ikhtiar. Allah Ta'ala bagi kita usaha. Bukan kita berserah sepenuhnya. Memang kita kena yakin dengan
takdir Allah Ta'ala. Tetapi kita tak boleh berserah sepenuhnya sehingga putus asa. Ini kena usaha. Itu dengan nak dapat natijahnya mesti sabar. Nak dapat hasil daripada usaha tersebut mesti kena sabar. Maknanya kalau berada dalam kesusahan, ada kena sabar. Maksudnya kena letak azam yang cekal untuk berhadapan dengan bencana-bencana yang pasti akan berlaku. Maknanya dia kena letak dalam diri dia apa je yang kesusahan yang datang, dia pasti akan selesaikan. Dia akan usaha untuk selesaikan. Mengatasi kelemahan dan kelesuan. Mana azam untuk supaya apa? Supaya mengatasi kelemahan. Dia kena usaha. Jangan lemahkan semangat kita. Dan juga untuk orang lain yang lihat seseorang itu berusaha, maka janganlah kita lemahkan semangat dia. Bahkan kita bagi dorongan lagi supaya dia terus berusaha dan dia sabar dalam melaksanakan, sabar dalam mengatasi kelemahannya dan kelesuan, mengharungi jalan menuju kejayaan. Azam untuk apa? Usaha sampai betul-betul berjaya. Usaha sampai dapat. Biarlah macam-macam perkara yang menghalang kita, tetapi kita mesti kena ada usaha supaya kita capai kepada apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Maknanya mengharungi jalan menuju kejayaan dan kemenangan. Dan senjata dia apa? Senjata dia dengan bersenjatakan kesabaran. Nak menang dalam sesuatu perkara, nak dapat kejayaan dalam sesuatu perkara, maka mesti kena ada sabar. Tanpa kita ada sabar, maka tak mungkin kita mampu untuk mencapai kejayaan. Yang mana kesabaran yang merupakan asas keagungan dan kejayaan. Sabar ni lah kunci kejayaan. Mana kejayaan, sebab tu dalam tajuk dia inna nasra ma'as sabri. Kemenangan itu datang bersama dengan kesabaran. Firman Allah Subhanahu wa taala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ujian yang Allah Ta'ala uji, dan Allah Ta'ala meletakkan janjinya, wa basyiris sabirin. Allah Ta'ala sebut walanabluwannakum, sesungguhnya pasti kami akan menguji kamu dengan sesuatu perkara, yakni uji dengan apa? Uji dengan ketakutan. Mana sedikit daripada ketakutan, kelaparan, berkurangannya daripada harta, kekurangan harta, wal anfusi wat thamarat, kekurangan dari sudut jiwa, berlakunya kematian di kalangan ahli keluarga. Allah Ta'ala kata wala nabluwannakum. Di sini menunjukkan apa? Pasti, menunjukkan sesuatu itu ditekankan oleh Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala sebut wala nabluwannakum, di sini ada 3 kali penekanan. Lam yang di hadapan itu juga dinamakan takkid. Lamut takkid, lamut taukid, memberi makna sesungguhnya.
Sesungguhnya. Sungguh. Lepas tu lanabluwanna, nun bertasydid di akhir perbuatan tersebut, lanabluwanna. Nun takkid saqilah dipanggil. Nun takkid saqilah. Maknanya kat sini dia ada dua penekanan. Maka di sini ada 3 kali penekanan nak memberitahu pastinya Allah Ta'ala akan uji manusia. Pasti Allah Ta'ala akan uji kamu. Nak bagi tahu apa? Manusia ni, kita ni sebagai manusia tidak akan lari daripada ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Mana Allah Ta'ala uji apa? Sedikit daripada ketakutan. Allah Ta'ala tak, mana syai' itu boleh makna sikit, boleh memberi makna banyak. Daripada ketakutan, wal ju' dan juga kelaparan. Allah Ta'ala uji apa? Tidak ada makanan, berlapar. Wa minal amwal, wa naqsin minal amwal. Allah Ta'ala uji apa? Uji kekurangan harta. Berlakunya kebakaran, berlakunya kecurian, berlakunya macam-macam perkara yang berkaitan dengan harta, maknanya berkurangnya harta. Wal anfus, dan juga Allah Ta'ala uji apa? Allah Ta'ala uji kekurangan apa? Kurangnya daripada jiwa, berlakunya kematian ahli keluarga, berlakunya kesakitan. Wassamarat, dan juga hasil-hasil. Di sini bagi buah-buahan, maksud dia hasil-hasil daripada usaha, hasil-hasil tanaman, hasil-hasil buah-buahan, hasil-hasil perniagaan, berlakunya kekurangan, berlakunya kerugian pada perniagaan dan sebagainya. Wa basyiris sabirin. Maka Allah Ta'ala bagi tahu kat sini nak menunjukkan apa? Maknanya dengan ujian ini kami nak tengok, Allah Ta'ala kata kami nak lihat siapakah di kalangan manusia tadi orang-orang yang bersabar di atas ujian tersebut. Siapa yang sabar? Allah Ta'ala uji nak tengok siapa yang sabar, walaupun dalam ilmu Allah Ta'ala dah tahu dah. Tetapi untuk menzahirkan, untuk menjadi zahirnya ilmu Allah Ta'ala, siapakah di kalangan manusia yang sabar, maka Allah Ta'ala beri berita gembira, wa basyiris sabirin. Allah Ta'ala beritahu, maka bergembiralah orang-orang yang sabar. Berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar? Allah Ta'ala sebut sifat orang yang sabar itu bagaimana? Alladzina idza asabathum musibah. Orang-orang yang apabila telah menimpa akan mereka, ataupun apabila menimpa akan mereka oleh sesuatu musibah, sesuatu malapetaka, sesuatu ujian. Idza asabathum musibatun, qalu, mereka ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah. Kami ini adalah milik Allah dan hanya kepadanya lah kami kembali. Wa inna ilaihi raji'un. Mereka kata ni kami ni adalah milik Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka ini adalah sifat orang yang sabar. Orang yang menyerahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya orang yang sabar ini dia orang yang ada penyerahan sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Apabila dia ditimpa musibah pun, dia masih lagi menyandarkan segala-galanya kepada Allah. Dia tak akan merungut, dia tidak akan keluh kesah, dia tidak akan
meratap. Dia tidak akan buat benda-benda yang pelik. Sebaliknya apabila dia nampak musibah, maka dia terus terus bersujud kepada Allah Taala, terus menyandarkan kepada Allah Taala, terus menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah orang-orang yang sabar. Sebab apa? Dia yakin semua yang dia ada, semua hatta diri dia sendiri pun milik Allah Taala. Semua ahli keluarga dia bukan milik dia, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami ini akan kembali kepadanya. Dan kami ni diri dia juga dia akan dia kata semua milik Allah, semua akan kembali pada Allah, hatta diri kami pun akan kembali kepada Allah. Ini sifat orang yang sabar. Itu satu lagi, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Iaitu, dan mereka itu juga ialah orang-orang yang dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan daripada Tuhan mereka. Salawatun maknanya dia salawatun jamak kepada salatun yang memberi makna kebaikan. Maknanya mereka ini, orang yang sabar ni, dia akan dapat banyak kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan dapat banyak kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Warahmah, warahmatun, dan juga mereka juga akan memperolehi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, akan diliputi oleh rahmat Allah Taala. Bila mana hati mereka menyerahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sifat orang yang sabar. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk hidayah. Maknanya orang yang sabar itu orang yang dapat hidayah Allah Ta'ala. Orang yang sabar itu orang yang dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Mana tidak syak lagi mereka lah orang-orang yang mendapat hidayat. Memang mereka ni lah orang yang sabar ni, orang yang dapat hidayah Allah Ta'ala. Mendapat kebanggaan dan kemuliaan serta kepujian. Orang yang sabar ni dia orang yang sangat-sangat hebat. Orang yang sabar ni dia orang yang sangat-sangat istimewa. Dia patut dimuliakan orang-orang yang sabar ini. Maka Allah Ta'ala puji orang-orang yang sabar. Mereka dapat hidayah, kebanggaan di sisi Allah Ta'ala, dapat kemuliaan serta kepujian. Allah Ta'ala puji orang-orang yang sabar. Terutamanya mereka yang cekal dalam berhadapan dengan bala bencana semenjak dari awal. Maknanya terutama sabar ini, terutamanya orang yang mana daripada awal-awal musibah dia dah sabar dah. Awal-awal musibah, awal-awal ditimpa musibah, dia dah start dah sabar dia. Bukan dia menangis, dia meratap dulu, kemudian dia ataupun dia menyalahkan orang begitu dan begini dulu semua, kemudian baru sabar. Orang yang sabar, yang sebenar-benar sabar, yang dapat kepujian ini, ialah orang yang betul-betul bila mana awal musibah tu datang pada dia, waktu itu juga dia terus menzahirkan kesabaran dia. Seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamas sabru indas sadmatil ula. Innamas sabru indas sadmatil ula. Iaitu hanya senya kesabaran itu, yakni sabar yang mana mendapat ganjaran yang besar itu, bermulanya sabar itu ketika saat pertama ditimpa musibah. Ini waktu awal kena musibah tu dia dah sabar, maka itulah sabar yang kata first class punya sabar.
Muttafaqun alaih. Inilah orang yang benar-benar dia punya sifat sabar dia terselah. Walaupun daripada awal dia kena je musibah tersebut, dia terus sabar. Terus istighfar pada Allah. Terus puji Allah. Ini orang yang benar-benar ada sabar. Mereka keluar daripada ujian bencana, yang ini malapetaka itu dengan membawa kemenangan untuk menempuh liku-liku kehidupan dengan penuh keberanian dan kekuatan. Mereka ni dia melalui musibah itu, keluar daripada ujian musibah tersebut, dia bawa kemenangan. Maknanya dia usaha, maknanya walaupun dah ditimpa musibah, dia akan usaha untuk berani menempuhi kehidupan itu walaupun dalam keadaan ditimpa musibah, dengan kemenangan. Maknanya dia melalui itu dengan kekuatan dan juga keberanian yang menyebabkan dia menang dalam musibah tersebut. Untuk menukar penderitaan yang menimpa mereka kepada kebaikan yang memanfaatkan mereka di dunia dan akhirat. Maknanya dia sabar dalam keadaan mereka berani, mereka ada kekuatan. Supaya apa? Dengan penderitaan yang dialami itu, dengan sebab sabar mereka dapat manfaat dunia dan akhirat. Dapat manfaat dunia dan akhirat. Pada mereka tiada beza dalam kesakitan atau kesenangan. Kerana orang yang hati dia hanya pada Allah Ta'ala, tak ada beza. Dia berada dalam senang ke, dia berada dalam susah ke, semuanya kebaikan untuk dia. Dia tak ada beza. Maknanya dia berada dalam keadaan susah ke, itu adalah kebaikan untuk dia. Dia berada dalam senang itu pun kebaikan untuk dia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Nabi kata, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, walaysa dhaka li ahadin ghairal mu'min, in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Ajaban li amril mu'min, pelik sungguh keadaan orang mukmin. Aneh sungguh keadaan orang-orang yang beriman ini. Maksudnya semua keadaannya memberi kebaikan pada dia. Semua keadaan yang berlaku pada dia, semuanya baik berlaku. Tak ada yang buruk. Maknanya tak ada perkara buruk bagi orang mukmin. Itu yang dia kata ajaib. Ajaban. Itu dia kata satu benda yang menakjubkan. Orang yang beriman ni, dia tak ada benda yang buruk. Apa sahaja yang berlaku pada dia, dia akan menjadi kebaikan untuk dia. Kata walaysa dzaka li ahadin ghairul mu'min. Yang demikian itu tidak ada pada yang bukan mukmin. Orang yang tidak mukmin, orang yang tidaklah sebenar-benar iman, orang yang tidak sebenar-benarnya beriman, maka perkara itu tak akan berlaku, tidak berlaku pada dia. Maksudnya benda ni berlaku pada orang yang mukmin sejati. Orang kata mukmin sejati. Orang yang benar-benar beriman. Apa benda yang berlaku pada dia semua adalah kebaikan. Tak ada keburukan. Sekiranya in asabathu sarra'u, sekiranya menimpanya datang kepadanya oleh kebaikan, kegembiraan. Maknanya macam-macam perkara yang nikmat datang kepadanya. Dikurniakan kesenangan hidup. Maknanya kalau dia dapat kebaikan, dia bersyukur. Dia dapat kebaikan, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, maka itu adalah kebaikan untuk dia. Bila dia dapat macam-macam nikmat, macam-macam kebaikan, dia bersyukur, maka itu adalah perkara yang terbaik untuk dia. Khairan lahu, maka itulah dia kebaikan untuk dia.
Wa in asabahu darra'u. Dan sekiranya dia ditimpa oleh kesusahan. Sekiranya dia ditimpa oleh kesusahan, sabara. Dia pun bersabar. Mana dia ditimpa kesusahan. Kalau ditimpa kebaikan dia memperolehi kebaikan, dia syukur, maka itu baik untuk dia. Dan kalau dia ditimpa kesusahan, dia sabar, maka itu juga baik untuk dia. Itu adalah satu kebaikan untuk dia. Maka tak ada benda buruk yang berlaku pada orang yang sebenar-benar iman. Orang yang iman dengan sebenar-benarnya. Bahkan setiap perkara, keadaan yang berlaku pada orang mukmin, semuanya adalah kebaikan untuk dia. Sama ada perkara tersebut kegembiraan ataupun perkara tersebut adalah kesusahan. Hadis riwayat Imam Muslim rahmatullahi alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengemukakan contoh yang paling baik berhubung dengan perkara tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam datangkan contoh untuk perkara tersebut. Ketika mana anak perempuannya mengutuskan utusan kepada baginda untuk memberitahu, sesungguhnya saat kematian anakku telah hampir, maka datanglah menziarahi kami. Puteri baginda sallallahu alaihi wasallam datang kepada baginda nak bagi tahu, kata anaknya anak dia nak hampir meninggal dunia. Maka dia kata datanglah ziarah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus bersabda, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma famurha wal tasbir wal tahtasib. Fal tasbir wal tahtasib. Sesungguhnya bagi Allah Ta'ala apa yang dia ambil dan baginya juga apa yang dia beri. Segala sesuatu pada sisinya ada masa yang telah ditetapkan. Maka hendaklah kamu bersabar serta mengharapkan ganjarannya. Sesungguhnya milik Allah lah apa yang dia telah ambil. Iaitu nyawa yang dia telah ambil itu adalah miliknya. Walahu ma'a'ta. Dan baginya juga apa yang dia beri. Miliknya juga kalau apa yang dia beri, nikmat yang dia berikan. Nikmat anak, nikmat kebaikan dan sebagainya, itu adalah miliknya. Maka apa yang dia ambil adalah miliknya. Apa yang dia beri itu adalah milik Allah Ta'ala. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu pada sisinya ada masa yang telah ditetapkan. Maksudnya setiap orang yang Allah Ta'ala jadikan kat dunia ni dia ada masa dia. Maka bila sampai masa, dia akan ambil balik. Maka hendaklah kamu bersabar. Famurha. Maka perintahkanlah dia untuk supaya dia bersabar dan juga dia mengharapkan ganjaran. Kat sini mana suruh apabila meninggalnya cucu baginda sallallahu alaihi wasallam, mana anak dia anak kepada puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bila sampai, maknanya kat sini cucu yang cucu dipanggil apa? Anak kepada isteri inilah. Maknanya kat sini dia kata apa yang dia ambil itu milik dia. Apa yang dia beri itu adalah milik dia juga. Dan setiap milik Allah Ta'ala ni dia ada masa. Bila sampai masa dia ambil, maka hendaklah kamu bersabar. Bila dia dah ambil itu, maka hendaklah kamu sabar dan juga harapkan ganjaran. Hadis riwayat Imam Bukhari dan selain. Iaitu tentang sabar apabila ditimpa musibah.
Okay, kemudian yang ketiga, iaitu dipanggil sabar terhadap kesakitan yang dilakukan oleh makhluk. Maksudnya kalau ada orang melakukan keburukan kepada kita, membuat kita sakit, maka kita sabar. Sesungguhnya manusia hidup dikelilingi oleh manusia yang bermacam ragam dan tabiat. Manusia ni dia ada macam-macam PM, macam-macam perangai, yang tentunya akan melahirkan kejahatan dan berbagai-bagai bentuk kerosakan atau kemalangan yang berpunca daripada mereka. Ini pasti ada di kalangan di sekeliling kita ni, ada orang yang baik, ada orang yang tak baik. Dan ada orang yang dia ada juga orang yang suka rosakkan. Ada juga dia menjadi punca kerosakan. Ini kita dah jaga elok-elok, dia datang rosakkan. Mana kemalangan yang berpunca daripada mereka. Kemudian kita jadi sakit hati ataupun sakit dari segi fizikal. Apabila seseorang manusia itu merasa tersempit ketika berhadapan dengan perkara tersebut, walaupun dengan kadar yang sedikit, maka dia akan mengalami kegagalan dan kerugian dan merasa seolah-olah hidup dalam neraka yang membakar. Yang ni orang yang mana? Ya, ada setengah-setengah. Sebab tu macam tu ada orang buat sakit hati. Orang buat sakit hati. Bila kita sakit hati dan kita merasa kesempitan dengan disebabkan perbuatan buruk yang dia buat, maka seolah-olah kita ni dah kalah. Kita kalah. Tapi kalau kita tak ambil indah terhadap keburukan yang dia buat, mana kita sabar, biarlah sakit pun kita tak pukul orang, jangan kita tak balas, kita sabar, kita maafkan orang yang buat jahat dengan kita. Silman qata'a, Nabi SAW kata, silman qata'a wa'fu amman zalamaka ahsin ila man asa'a ini. Ada 3 perkara. Yang ni pun sebenarnya berkaitan dengan sabar. Silman qata'a, orang tu dia nak apa? Dia nak putuskan hubungan dengan kita. Tapi kita usaha untuk menghubungkannya semula. Hubungkan silaturahim dengan sabar. Dan juga bila orang buat keburukan pada kita, wa'fu amman zalamaka, orang buat zalim pada kita, kita maafkan. Wa ahsin ila man asa'a ilaik, kita buat baik pada orang yang buat buruk pada kita. Maka ini maknanya 3 perkara ni berlalu, dia ada sabar. Maknanya bila kita sanggup memikul bebanan, bebanan kesakitan yang membakar, kesakitan dalam keadaan tersabar, maafkan, biarkan, maka dia akan berjaya dan beruntung. Orang yang mana kalau orang buat buruk pada kita, kita jangan ambil part. Maknanya kita sabar dan kita maafkan. Maka orang kalau dia ambil part, dia akan jadi sakit hati, tertekan, sakit jiwa. Maka dia akan dia jadi kalah, gagal. Tapi kalau dia tak endahkan perkara-perkara tersebut, bahkan dia sabar, tu dia maafkan orang, maka orang ni akan berjaya, dia akan beruntung. Maka dia akan hidup dalam keadaan bahagia. Dia akan hidup dalam keadaan bahagia. Mana hati dia akan bahagia. Sebab apa? Dia tak endah pun apa orang kecam dia, apa orang buruk-burukkan dia. Jadi bila dia tak ambil endah, dia buat je hal dia, misalkan hal dia yang dia buat tu betul, tak lari daripada syariat, maka dia akan bahagia. Dia maafkan orang buat buruk pada dia.
Allah Ta'ala berfirman, fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi'amrih. Oleh itu maafkanlah dan biarkanlah oleh kamu akan mereka sehingga Allah Ta'ala datangkan perintahnya. Bila orang buat buruk, maafkan dan biarkan. Jangan ambil potnya ni. Sebab apa kalau kita ambil pot, contoh orang maki kita maki orang balik. Maka dia tak akan berlaku. Dia tidak akan berkesudahan. Dia akan berterusan. Tapi kalau orang tu cakap banyak-banyak pada kita biar. Kita ignore, biar, tinggalkan. Lama-lama pun dia pun dah malas cakap. Bila kita tak ambil indah, jadi dia pun tengok tak ada apa, dia tak ada balasan. Jadi dia anggap orang ni mana tak payah kait, tak kacau lah. Tapi kalau dia kalau kita balas, saya kan dia balas balik. Kalau kita balas balik, dia akan balas balik. Macam tu. Jadi dia tak akan sudah. Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah kejahatan yang ditujukan kepada kamu dengan cara yang lebih baik. Bila ada orang buat buruk pada kamu, maka kita tolak keburukan tersebut dengan cara yang elok. Satu kita tak nak, kita tak ambil kot. Kita tolaklah orang buat buruk pada kita biar. Maksudnya tolak dengan cara yang lebih baik. Tidak balas kejahatan tersebut. Apabila kamu berlaku demikian, maka orang yang menaruh permusuhan terhadapmu dengan serta-merta akan menjadi seolah-olah seorang sahabat karib. Ini kalau kita tak ambil buat, lama-lama dia tengok kita ni tak boleh ni, tak boleh nak jadi apa, tak boleh nak jadi musuh. Tak boleh nak jadi musuh. Lama-lama dia akan hamping kita, dia akan buat kita macam kawan. Ni Al-Quran yang sebut ka'annahu waliyyun hamim. Kerana bila kita tolak keburukan dengan cara yang elok, dengan cara yang terbaik, ataupun orang tu cakap buruk pada kita balas dengan cara cakap yang elok. Kita tak cakap sebagaimana yang dia cakap. Lama-lama dia akan tengok orang ni boleh menyebabkan perubahan. Orang ni boleh menyebabkan hati dia berubah. Ini satu, maka dia akan menyebabkan manfaat. Tidak syak lagi bahawa itulah tanda keperwiraan. Daripada musuh boleh jadi kawan, maka itu bukan satu benda yang biasa. Maksudnya dia satu benda yang hebat lah. Orang yang asalnya musuh boleh jadi kawan. Dengan sebab apa? Dengan sebab percakapan dia yang elok. Percakapan yang tidak menyakitkan hati. Percakapan yang menyebabkan orang boleh berubah. Itulah orang kata orang yang hebat, wira. Dia boleh menjernihkan keadaan. Firman Allah Ta'ala, wala man sabara wa ghafara inna dzalika la min azmil umur. Dan pasti orang yang sabar, pasti orang yang bersabar dan orang yang memaafkan itu, sesungguhnya demikian itu daripada perbuatan tersebut termasuk dalam urusan-urusan yang diutamakan. Wala man sabara wa ghafara. Orang yang sabar dan orang yang sentiasa memaafkan keburukan yang dilakukan oleh orang lain. Maka itu satu perkara yang kita kena utamakan. Satu sabar dan juga maafkan. Surah Asy-Syura ayat 43. Sesungguhnya sifat ini, yakni sifat sabar dan memaafkan ini, hanyalah milik orang-orang yang beriman dan orang yang menerima pertolongan daripada Allah Ta'ala. Ini kita nak dapat bantuan Allah Ta'ala, kita nak jadi orang yang benar-benar beriman kepada Allah, kita kena utamakan dua sifat ini. Satu sifat sabar, satu lagi sifat suka memaafkan. Mana orang buat buruk, maafkan lagi. Sesungguhnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira.
dan kami jadikan sebahagian daripada kamu sebagai ujian dan cubaan bagi sebahagian yang lain. Maknanya Allah Ta'ala memang jadikan, Allah Ta'ala wujudkan, Allah wujudkan sesuatu fitnah, maknanya sesuatu ujian daripada sebahagian kamu. Allah Ta'ala jadikan mereka asbab terujinya sebahagian yang lain. Atas birun, supaya ternyatalah kamu dapat bersabar menghadapi ujian itu. Maknanya Allah Ta'ala nak tengok, Allah Ta'ala nak zahirkan ilmu dia. Siapakah orang yang sabar daripada kalangan kamu? Allah Ta'ala datangkan ujian itu datangnya daripada pihak daripada sebahagian puak kepada sebahagian yang lain, untuk tengok siapa yang sabar. Wa kana rabbuka basira, dan ingatlah Tuhanmu itu sentiasa melihat keadaan makhluk-makhlukmu. Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala dah faham dah tentang makhluk. Allah Ta'ala uji supaya zahir ilmu dia siapa di kalangan hamba-hambanya yang sabar. Dan juga sabar juga adalah milik mereka yang mengharapkan balasan dan ganjaran di sisi Allah. Orang yang nak dapatkan ganjaran di sisi Allah, nak harapkan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka ini adalah orang-orang yang sabar. Ini orang sabar dalam nak mengharapkan segala balasan daripada Allah Ta'ala, mengharapkan ganjaran di sisi Allah Ta'ala. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. Dan orang-orang yang sabar kerana mengharapkan keredaan Tuhan mereka semata-mata. Itu kat situ dia punya maksud itu, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Itu orang-orang yang sabar semata-mata untuk dapatkan redha Allah Ta'ala. Iaitu orang yang sabar ni adalah milik mereka yang sentiasa mengharapkan balasan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kesemua itu merupakan kemenangan yang sebenar-benarnya. Semua itu adalah kemenangan yang sebenar-benar. Jadi jadilah kita orang-orang yang sabar. Ini dua sifat sabar yang kita sebutkan pada petang ini, iaitu satunya sabar di dalam kesusahan. Bila kita ditimpa sebarang musibah, kesusahan, maka hendaklah kita sabar, tempuhinya dengan rasa, dengan sifat sabar, dan juga sentiasa mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga di sini sabar apabila kita disakiti oleh makhluk Allah Ta'ala yang lain. Bila mana adanya sabar dan juga memaafkan orang lain, maka ianya juga orang yang menang dan juga orang yang dapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan dapat kita sama-sama ambil pengajaran, dapat kita amalkan dan juga dapat kita sampaikan kepada orang lain. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. InsyaAllah, Alhamdulillah. Ustaz, nak buka soalan ke? Dan 6.30. Oh ya, wow, saya tak perasan lah. Allah, galik. Okey, baik-baik. Ustaz nak pergi masjid Baik, hari ni kita tak ada soalan je, Mak. Simpan minggu hadapan, insyaAllah. Jadi, Alhamdulillah, Barakallahu fi, Jazakumullah khairan jazak, Ustaz. Di atas hadis hari ni berkenaan dengan sabar, Masya Allah. Banyaknya yang kita dapat hari ni, mudah-mudahan sikit sebanyak bertambah keimanan kita dengan hadis sabar hari ini. Bersabar pada pukulan yang pertama. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kesabaran itu pada pukulan pertama. Masya Allah. Soalnya, mampukah kita bersabar pada pukulan yang pertama?
tepuk dada tanya iman. Jadi mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang telah mengimarahkan kuliah kita pada petang ini. Ustaz, saya buat sikit bahan kuliah malam ini, Ustaz. Baik, malam ini pada pukul 8 malam seperti biasa, kuliah kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar dengan kitab begitu rupanya kisah Nabi Adam, dan kuliah isyak kita pada malam ini kitab Riyadhus Salihin bersama dengan Al-Fadil Imam Wan Abdul Halim bin Muhammad Yusuf, Ketua Imam Masjid Saidina Osman bin Affan, 9.15 malam hari ini. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman dengan dua lagi kuliah yang kita sediakan. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Nah, ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf kiranya di sepanjang kuliah hari ini dapat sebarang kekurangan, kesilapan, kekhilafan. Yang baik itu datang daripada Allah, tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita, mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.